Menurut Ridley 2022, alam semesta itu merupakan tempat yang didiami kehidupan biotik dan abiotik. Alam semesta itu ialah sesuatu yang fana, iaitu perkara yang tidak kekal dan bakal musnah pada bila-bila masa sahaja. Dalam konteks Islam, Al-Quran telah menyatakan bahawa dunia ini akan kiamat berdasarkan surah Al-Waqiah. Jika kita melihat alam semesta dari sudut sains, terdapat pelbagai teori-teori yang telah dikaji para ilmuwan dari pelbagai pelosok dunia. Dalam Al-Quran juga telah menceritakan tentang teori-teori kajian ini sejak 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia berjaya menemuinya. Para ilmuwan telah mendapatkan hasil penelitian tentang alam semesta dan telah membuktikan bahawa hasil-hasil tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran yang telah diturunkan sejak 1400 tahun lalu. Antara teori yang akan dibincangkan ialah teori penciptaan alam semesta, evolusi alam semesta dan pergerakan sistem solar. Bagi teori penciptaan alam semesta terdapat dua perspektif, iaitu dari segi Al-Quran dan sains. Dari segi Al-Quran, terdapat 3 ayat Al-Quran yang menyatakan tentang teori penciptaan alam semesta, iaitu Surah Al-Hud ayat 7, Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Surah Al-Fusilat ayat 12. Dari Surah Hud, Al-Quran menegaskan bahawa Allah adalah pencipta alam semesta, langit dan bumi yang memakan masa selama 6 hari. Dari Surah Anbiya, Quran menjelaskan langit dan bumi adalah satu kesatuan yang dipisahkan kepada dua, iaitu langit dan bumi. Surah Fusilat pula menjelaskan 2 tahap proses penciptaan alam bermula dengan pembentukan asap. Dari segi sains pula, M. Quraisyhab menjelaskan terdapat 7 tempoh dalam penciptaan alam semesta yang mengambil masa selama 6 hari. Teori osilasi menjelaskan tentang perkembangan alam semesta selepas kejadian Big Bang. Teori letupan Big Bang iaitu tentang pembentukan alam semesta yang bermula daripada letupan jisim yang besar. Teori perkembangan dan penguncupan menjelaskan kitaran perkembangan jisim yang membentuk galaksi dan bintang, manakala penguncupan jisim berlaku disebabkan tenaga panas yang sangat tinggi. Terdapat persamaan di antara teori penciptaan dari segi sains dan Al-Quran, iaitu kedua-duanya mempunyai proses yang melibatkan asap duhon dan melalui proses hidrogen dan helium. Penciptaan alam semesta dari segi sains dan Al-Quran berbeza kerana dari segi sains terdapat 6 tahap, manakala dari segi Al-Quran terdapat 2 tahap. Penciptaan alam semesta dari segi sains mempunyai penjelasan yang menggunakan perkataan dan istilah saintifik seperti graviti, galaksi, nebula, nuklear dan jisim. Seterusnya ialah evolusi alam semesta menurut perspektif Al-Quran dan sains. Dari sudut Al-Quran, alam semesta dulunya merupakan satu titik yang tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Surah Al-Sajdah ayat 4 dalam Al-Quran menjelaskan evolusi semesta melalui 6 fasa. Evolusi alam semesta ini dimulai dengan proses pembentukan bintang-bintang dan langit. Kemudian, proses terjadinya tanah kering dan tumbuh-tumbuhan. Kejadian bulan dan juga matahari yang membawa kepada kejadian siang dan malam. Akhir sekali, fasa menciptakan binatang dan manusia. Dari sudut sains, evolusi terjadi apabila letupan besar yang dikenali sebagai Big Bang yang membentuk ruang dan unsur-unsur yang bergabung menjadi bintang-bintang. Unsur-unsur bergabung semakin besar dan akhirnya meletup yang diulangi sehingga terjadinya galaksi di alam semesta. Edwin Hubble memberi kesimpulan bahawa alam semesta masih lagi berevolusi sehingga kini. Perbandingan antara evolusi alam semesta dari segi Al-Quran dan sains akan dibincangkan secara menyeluruh dari pandangan Al-Quran serta pandangan sains. Kebanyakan teori-teori saintifik pada hari ini tidak dapat menafikan kewujudan pencipta bagi alam semesta ini. Sebagai contoh, dalam teori bermulanya letupan besar, saintis terpaksa mengakui kewujudan pencipta yang menciptakan satu titik yang meletup sehingga terjadinya teori Big Bang. Namun, kerana keegoan mereka menyebabkan mereka mengatakan bahawa letupan tersebut terjadi secara spontan. Berbeza dengan pandangan Al-Quran yang sudah terang lagi bersuluh menyatakan bahawa Allah SWT sebagai pencipta alam ini. Konsep ketuhanan ini dianggap remeh oleh saintis kerana mereka menganggap ia akan mengganggu kajian mereka.
Seterusnya ialah pergerakan alam semesta dari sudut Al-Quran. Dari sudut Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 21 menjelaskan tentang gerakan bumi bergerak dalam orbit mengelilingi matahari. Tafsiran Ibn Kathir bagi Surah Al-An'am ayat 96 menjelaskan bintang, matahari dan bulan tidak akan berputar kecuali dengan sesamanya. Surah Yasin ayat 40 menjelaskan penciptaan malam dan siang serta sifat matahari dan bulan yang mempunyai cahaya, sfera dan laluan mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd pula menjelaskan tentang matahari dan bulan yang diatur semasa di Arasy. Seterusnya, tafsiran Ibn Kathir menjelaskan tentang 7 langit yang setiap langit itu saling mengelilingi setiap langit yang lebih rendah. Dalam surah An-Nazi'at ayat 3 pula ada menerangkan planet dalam sistem suria berada pada orbitnya dengan tenang semasa mengelilingi orbit. Seterusnya, dalam surah An-Nazi'at ayat 4 ada menjelaskan tentang setiap planet mempunyai kelajuan tidak seragam dan ada yang mendahului planet lain. Dari segi sains pula, terdapat 3 teori sains yang menerangkan tentang pergerakan alam semesta, iaitu teori geosentrik, heliosentrik dan hukum Kepler. Teori yang pertama ialah teori geosentrik di mana bumi sebagai pusat alam semesta. Yang kedua, heliosentrik di mana planet mengorbit dalam satu lintasan dengan matahari di tengah. Yang terakhir digelar hukum Kepler yang menyatakan orbit setiap planet adalah elips dengan matahari berada pada satu titik fokus. Aristotle dan Copernicus berpendapat bahawa planet bergerak secara pusingan yang tetap, tetapi Aristotle menganggap bumi sebagai pusat sementara Copernicus meletakkan matahari sebagai pusat alam semesta. Seterusnya, bagi bahagian perbandingan pergerakan alam semesta dari segi sains dan Al-Quran. Menurut pandangan sains, pergerakan planet mengelilingi matahari dinilai berdasarkan penemuan saintifik. Manakala menurut Al-Quran, tiada bukti spesifik tentang pergerakan planet lain kecuali pergerakan bumi, bulan dan matahari. Ahli astrologi sains menemukan beberapa teori saintifik mengenai pergerakan dan kedudukan planet dalam sistem suria berdasarkan akal fikiran dan kajian ahli astrologi terdahulu. Dari segi Al-Quran pula, kedudukan bumi, bulan dan matahari diterangkan tanpa perlu dikaji dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, Al-Quran menjelaskan Allah adalah pencipta alam semesta dan proses penciptaannya terjadi dalam 2 tahap. Namun, saintis berpendapat terdapat 6 tahap penciptaan alam semesta, bermula dengan Big Bang. Walaupun kedua sudut pandangan ini mempunyai persamaan dalam proses menggunakan asap atau kabus tebal, mereka berbeza pandangan tentang penciptaan alam. Saintis percaya alam semesta terbentuk secara semula jadi yang bertentangan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagi Al-Quran, alam semesta adalah bukti kekuasaan Allah kepada hamba-Nya. Bagi meningkatkan pemahaman sains dan agama, Tan Sri Prof. Kamal Hassan menekankan pentingnya menghasilkan buku teks yang berintegrasikan perspektif Al-Quran dan sains. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi ulul albab dalam bidang profesional yang melihat sains sebagai jalan menuju Allah. Oleh itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempelajari kejadian alam dari perspektif Al-Quran yang berbeza dengan pandangan sains yang hanya berdasarkan pengetahuan sains semata-mata.